Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, baik. Hari ni saya nak kongsi sedikit tentang adab-adab menuntut ilmu. Okay, tak kira lah adab menuntut ilmu, walaupun sekarang kita banyak daripada golongan ataupun student-student banyak yang belajar kelas secara online. Macam mana sekalipun still lagi kita kena ada adab untuk kita kata apa, untuk kita belajar. So hari ni saya nak bercerita sedikit tentang adab lah, adab kita menuntut ilmu. Tak kira lah belajar secara online ataupun secara offline. So kita go through dengan kita punya topik hari ni, iaitu adab-adab menuntut ilmu. Okay, so sini dapat tengok antara adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama adalah pertama-tama sekalinya apa je yang kita buat adalah yang pertama ni adalah memang selalu difokuskan dalam Islam, iaitu apa? Niat ikhlas. Apa pun kita buat, biarlah kita niat ikhlas dan juga kita buat sesuatu tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita menuntut ilmu ni biarlah kita menuntut lillahi ta'ala. Sebelum kita nak pergi belajar, kita dalam perjalanan nak pergi belajar ataupun sebagainya, sebelum kita, kalau macam sekarang ni belajar secara online, sebelum kita nak buka laptop dan sebagainya, kita niat lillahi ta'ala. Sahaja aku belajar ni kerana Allah Ta'ala. Moga-moga bila kata kita ada niat untuk belajar lillahi ta'ala, kita akan kata mudah untuk mudah untuk ilmu tu masuk. Bila kata kita ni ikhlas, Allah memudahkan urusan kita, Allah lapangkan dada kita. Sebab tu sebelum kita masuk kelas kita baca doa, tidak? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Moga-moga Allah melapangkan dada kita dan memudahkan untuk kita belajar. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu doa kedua apa? Okey, sebab tu bila kata kita sebelum kita memulakan kita punya pembelajaran kita baca doa. Semoga apa yang ilmu yang masuk dekat kita ni Allah lapangkan dada kita supaya kita niat ikhlas lillahi ta'ala, ilmu tu mudah masuk untuk kita. Okey. Yang kedua, tekun berusaha dan tawakal. Okey. Bila kata kita dalam keadaan kita belajar, kita menuntut ilmu, biarlah kita bersungguh-sungguh dalam kita menuntut ilmu. Apa jua keadaan sekalipun, biarlah kita menuntut ilmu ni secara tekun, berusaha, dan juga kita kena tawakal tu ala Allah. Okey? Jangan bila kata kita dah berusaha, kita dah tekun belajar, kita dah usaha buat macam-macam, tapi bila mana pengakhirannya result kita biasa-biasa saja, bukan yang kita idamkan, kita tak bertakwa pula. Okey? Dalam kita tekun berusaha untuk nak dapatkan result yang terbaik, kita kena bertawakal jugalah. Bertawakal, kita berserah kepada Allah. Moga-moga Allah memberi yang terbaik untuk kita lah. Okey. Alright. Okey, yang ketiga adalah menjauhi maksiat. Okey. Bila mana kata kita dalam keadaan menuntut ilmu, kita dalam belajar, ilmu ni umpama cahaya. Cahaya dia takkan masuk kalau kata ada
ada penghalangnya, yakni maksiat. Bila kata kita buat maksiat, ilmu pun susah nak masuk untuk kita nak hadam, untuk kita nak orang kata apa, nak memperbaharui ataupun kita nak tengok sejauh mana kita punya kebolehan, untuk kita nak hadam apa yang cikgu mengajak kita. Kita kena tengok balik diri kita, apa yang kita dapat, apa yang kita buat sampai kadang bila kita belajar tak masuk, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, benda tu tak dapat disimpan dengan lama, benda tu kita tak boleh hayati, kita tak boleh nak orang kata apa, tak boleh nak faham, kita susah nak faham. Cuba kita tengok balik, mungkin ada perkara yang kita buat, mungkin ada maksiat yang kita buat. Jadi untuk kita nak menjadi pelajar yang cemerlang ataupun student yang terbaik, kita kena lapangkan hati, kita kena kosongkan hati kita, kita kena bersihkan hati kita. Supaya bila mana kata hati kita bersih, ilmu pun mudah masuk. Hati kita bersih, hati kita lapang, dada kita lapang, ilmu pun mudah masuk. So kalau kata ada yang tak kena bila kita belajar dah macam-macam, dah minum ayat, tawak, minum ayat macam-macam tapi tak ada juga hasilnya. Cuba kita cek balik, mungkin ada kata apa? Mungkin ada perkara yang kita terlepas pandang. Mungkin ada maksiat yang kita buat. Jadi kita bertaubat banyak-banyaklah. Kita buat solat taubat hari-hari, kita kena perbaiki niat kita, sebab niat ni adalah satu titik permulaan kita sebelum kita mulakan harian kita. Kalau kata niat kita pun tak baik pada waktu pagi, dia akan berlanjutan sampailah kita tidur balik. Sebab tu kata pentingnya niat. Kata innamal a'malu binniyat. Niat ni setiap perbuatan ni bermula dengan niat. Okey, Mas pun ingat macam ni. Okey, yang keempat, memilih rakan yang soleh dan soleha. Nombor 4 ni pun penting juga untuk kita memilih rakan yang soleh dan soleha. Sebab apa? Sebab bila kata kita ada rakan yang soleh-soleha, dapat membantu kita lah sedikit sebanyak, kata apa, memberi pesanan kat kita. Kalau kata kita alpa, kita jatuh dan sebagainya, ada orang yang mengingatkan kita. Itu pentingnya bila kata kita memilih rakan yang baik. Okay. Yang seterusnya, memperbanyakkan zikir. So banyak-banyaklah berzikir supaya kita menuntut ilmu ni, sebelum kita menuntut ilmu, semasa kita menuntut ilmu, selepas kita menuntut ilmu, supaya apa yang kita belajar ni dapat memberi manfaat untuk diri kita dan suatu hari memberi manfaat untuk orang lain. Okey. Yang seterusnya, yang keenam, yakni menjaga kehormatan. Maksudnya kita menjaga diri kita, maruah kalau kita sebagai seorang perempuan ni, kita menjaga maruah sebagai seorang muslimah, dan juga menjaga kehormatan maruah keluarga, kehormatan kita sebagai orang muslim, orang Islam. Okey, itu penting bila kita menjaga kehormatan. Okey, yang ketujuh, doa dan keredaan ibu bapa. Yang ni sangat-sangat penting untuk kita. Sebab apa? Sebab redha Allah terletak pada redha ibu bapa. Kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu bapa. Jadi kalau mak ayah redha oleh Allah. Kalau kata mak ayah tak redha, kata kalau mak ayah mungkar, tak redha Allah pada kita. So kita kena tengok balik. Kena tengok balik apa yang kita buat ni, adakah yang kita buat ni mak ayah kita redha. Adakah kita belajar ni mak ayah kita redha. Maksudnya ada mungkin ada something wrong yang kita tak tahu. Kita cuba tanya balik mak ayah kita kena perbaiki balik. Apa kalau kata ada salah, kita perbaiki balik. Menghormati guru, tak kisahlah cikgu subjek apa sekalipun ataupun lecturer. Walaupun cikgu tu baik sekalipun, tapi kita still kena ada rasa hormat pada guru kita. Even dia selalu kata apa, melawak, dia kurang kita, tapi kita kena assume dia adalah
pendidik kita, guru kita yang memberi kita ilmu. Jadi kita still lagi kena hormat mereka sebagai seorang pelajar. Jangan kata bila kata cikgu tu dah memang selalu sangatlah duk tolong dia apa semua melawak memang. Tapi bila sampai masanya benda yang tak boleh buat lawak, benda yang tak boleh kita bawa gurau, kita jangan buat. Even cikgu tu rapat dengan kita sekali pun, kita still kena hormat dia sebagai seorang guru. Jangan kata bila mana kata kita rapat dengan cikgu tu, sampai bila kata dekat luar, tengok cikgu pun macam kawan-kawan. Maksudnya, oi, macam tu. Sebab ada, sekarang ni ada. Kita bukan cakap kosong tapi memang ada orang yang jenis pelajar bila jumpa cikgu kat luar macam kadang tak tegur, kadang macam tu jaga cikgu. Walaupun cikgu tu rapat dengan dia, tapi still kita kena hormat. Okay. Yang ke-9 adalah beramal dengan ilmu yang diperolehi. Maksudnya kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan juga kita mengamalkan ilmu yang kita belajar. Okey, yang kelima, yang seterusnya adalah 5 adab menuntut ilmu pesanan Imam Al-Ghazali. Okay, kita ada pesanan daripada Imam Ghazali. Okey, 5 adab menuntut ilmu pesanan Imam Ghazali. Yang pertama, bersungguh-sungguh. So, bila kata kita belajar ni, kita kena bersungguh-sungguh lah. Bersungguh-sungguh dalam kita menuntut ilmu. Kita jangan main-main. Kita nak belajar ni, kita jangan main-main. Belajar tu belajar elok-elok. Jangan sampai kata apa? Jangan sampai kita melemahkan diri kita. Maksud kita tahu diri kita macam mana, so kita kena lebih approve lah. Kita kena kena lebih ke depan lagi, supaya kita dapat membantu diri kita juga, bukan untuk orang lain tapi untuk kita. Sebab tu penting kita berusaha. Okey. Yang seterusnya yang kedua adalah bersuci. Bila kata kita dalam keadaan bersih, ilmu pun mudah untuk masuk. Bila kata kita kena membersihkan diri kita dulu. Kita kena niat. Bila kata dah niat baik, kita kena bersihkan diri kita. Jangan kita belajar dan kita kotor. Sebab ilmu ni dia tak akan masuk kalau dalam keadaan kita tak suci, tak bersih. Jadi kita kena bersihkan dulu diri kita. Okey. Yang ketiga adalah rendah diri, rendah hati. Okay. Bila kata kita dalam menuntut ilmu ni pentingnya. Kalau contoh saya pernah lah ada bercerita. Kalau contoh kita belajar dan kita waktu tu guru ataupun kita murabi atau murabiah kita ataupun lecturer kita dan sebagainya lah mengajar kita dan kita tahu satu perkara tu, jangan tunjuk yang kata kita ni tahu. Kita kena tunjuk yang kita ni tak tahu benda tu. Sedangkan kita dah tahu tapi kita kena buat yang macam kita tak tahu. Faham tak? Maksudnya bila kata kita sebelum ni kita dah pernah dengar mungkinlah satu kisah ke ataupun kata pesanan ke apa kan, kita dah pernah dengar sebenarnya, tapi lecturer ataupun cikgu kita tu sebut balik. Jadi kita jangan tunjuk tak, jangan kita macam tu. Sebab apa? Sebab kita nak menjaga hati guru kita juga, dan kita kena rendah diri. Walaupun kita tahu benda tu, tapi kita kena diam. Kita kena senyap dan kita angguk saja.
Umpama kita baru tahu, macam baru first time dengar. Okey. Yang keempat ni adalah hindarkan perselisihan. Maksudnya bila kata kita menuntut ilmu ni, kita kena kurangkanlah. Kita kena elakkan daripada perselisihan faham. Alright. Okay. Yang seterusnya adalah tekun belajar. Kena belajar bersungguh-sungguh lah. Bila kata kita belajar ni kena tekun, kena sampai dapat apa yang kita nak tu. Okay. Yang seterusnya adalah kelebihan menuntut ilmu. Okay. Nabi SAW bersabda, maksudnya sesiapa yang menempuh satu jalan kerana mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Hadis riwayat Muslim. Okay. Maksud daripada sini adalah bila kata kita kita berjalan mencari ilmu, kita menempuh sesuatu perkara mencari ilmu, Allah akan mudahkan urusan kita untuk ke syurga. Sebab hadis ni saya pernah dengar daripada saya punya senior lah. Bila pertama kalinya masuk di alam college, dia nyanyilah, dia nyanyikan hadis ni, bukan nyanyi yang karaoke tu, cuma dia berlagukan. Ini dia kata, sesiapa yang berjalan dalam mencari ilmu, niscaya Allah mudahkan jalannya menuju ke syurga. Okey, mana kata bila bila saya dengar pertama kalinya tu, kita rasa macam Allah, selama ni bukan kita tak tahu, kita dalam tempoh kita menempuh perjalanan belajar ni, rupanya Allah nak mudahkan kita punya urusan kita. Allah nak bagi kita mudah untuk ke jalan syurga. Bila kata kita belajar dalam keadaan yang kita menempuh di walaupun sakit bagaimanapun, perik macam mana sekalipun, Allah akan bantu kita. Cuma kita kena bersabar dan kita kena bertahanlah untuk kita untuk kita nak menempuh sebuah perjalanan dalam sebagai seorang penuntut ilmu. Jadi kita kena tempuh dengan baik dan kita kena redha setiap perjalanan tu. Mungkin setiap orang ada berbeza jalan cerita dia. Tapi yang pasti macam mana pun sekalipun kita kena tempuh juga. Okay, don't give up. So yang seterusnya, 4 jenis golongan yang diberikan pahala di dalam menuntut ilmu, iaitu yang pertama, golongan yang suka bertanya akan sesuatu ilmu. Maksudnya orang yang suka bertanya tentang sesuatu ilmu ni lah, dia tak tahu apa-apa, tapi dia tak pertikai apa pun yang dia belajar. Faham tak? Golongan orang yang sukar bertanya akan sesuatu ilmu, maksudnya dia tak mempertikaikan apa ilmu yang dia belajar. Tak bertanya banyak lah. Lepas tu golongan pengajar atau orang yang mengetahui sesuatu ilmu dan mengajar kepada orang lain. Cikgu lah, maksudnya gurulah yang ajak dekat kita sebagai seorang pelajar. Yang ketiga, golongan yang mendengar orang yang mengajar ilmu. Bila kata kita pergi majlis ilmu ke, kita pergi tazkirah ke, ceramah ke dan sebagainya lah. So kita mendengar daripada orang yang mengajar, orang yang penceramah tu. Okay. Yang seterusnya, golongan orang yang suka dan kasih akan majlis ilmu. Orang yang suka pergi majlis ilmu dan juga orang cinta akan majlis ilmu. Tu adalah 4 golongan yang pahala di dalam kita menuntut ilmu. Okey, yang seterusnya, Sayyidina Ali karamallahu pernah berkata,
yang pertama ilmu lebih baik daripada harta kerana ia adalah warisan para nabi. Manakala harta pula warisan Qarun dan juga Fir'aun. Okey. Yang pertama adalah ilmu ni adalah warisan daripada para anbiya. Dan manakala harta ni adalah warisan Qarun ataupun Fir'aun. So kita kita pilihlah kita nak menjadi warisan para anbiya ataupun kita nak menjadi warisan Qarun ataupun Fir'aun. Okey. Yang kedua ni ilmu boleh menjaga diri kamu, sedangkan harta kamu yang menjaganya. Bila kata kita ada ilmu, ilmu tu akan menjaga kita. Okay, tapi kalau kata harta di sebaliknya tu kita yang menjaga harta. Sebab tu kita kena pilih lah sama ada untuk nak menjaga kita ataupun kita menjaga. Alright. Okay, yang ketiga, orang yang memiliki ilmu mempunyai ramai teman, sedangkan pemilik harta mempunyai ramai musuh. Sebab apa? Bila kata kita banyak ilmu, orang nak dekat dengan kita sebab dia nak belajar, dia nak menuntut ilmu dekat kita. Tapi kalau kata orang yang banyak harta, dikelilingi harta, orang akan musuh. Sebab apa? Orang akan dengki dia bila dia banyak harta. Okey, yang keempat, ilmu pengetahuan itu akan bertambah jika diamalkan, sedangkan harta akan berkurang jika dibelanjakan. Bila kata kita tambah ilmu tu semakin bertambah lah. Tapi kalau kata segi harta akan berkurangan. Bila kata kita belanja, kita enjoy, joli sana sini, harta tu akan berkurangan. Yang kelima, pemilik ilmu pengetahuan sentiasa dihormati, sedangkan pemilik harta akan dikenali sebagai si kedekut. Okey, sambung. Pemilik ilmu pengetahuan sentiasa dihormati, sedangkan pemilik harta akan dikenali sebagai si kedekut. Bila kata kita menjadi orang ilmuwan ni, orang akan hormati dia lah. Sebab bila kata dia berilmu ni, dia akan bercakap dengan orang kata dengan ilmu, dia akan keluarkan dengan ilmu. Tapi kalau kata orang berharta ni, orang akan kenal dia. Orang kata tak semua lah orang yang kaya raya ni kedekut, tapi mentaliti memang sebegitulah. Okey. Yang seterusnya adalah pemilik ilmu akan memberi syafaat, pemilik harta akan dihisap. Yang seterusnya, biarpun masa berlalu namun ilmu tidak lapuk di telan zaman, tetapi harta itu semakin lama semakin usang. Yang ke-8 adalah ilmu pengetahuan dapat menyinari hati, tetapi harta mengeraskan hati. Okey, yang ke-9, orang berilmu mengakui dirinya sebagai hamba Allah, sedangkan orang berharta mengakui dirinya sebagai pemilik. Mengakui dirinya pemilik. Okey. Okey, yang seterusnya, orang yang mengamalkan ilmu juga bererti mengamalkan hidayah yang Allah kurniakan kepadanya, meningkatkan ketakwaannya, maka dengan itu Allah akan mengurniakan kepadanya Al-Furqan yang membolehkan dia membezakan antara yang benar dan batil. Allah akan juga menambahi rahmatnya dan memberinya cahaya dan terus berada di atas jalan yang benar.
Kalau kita dapat perhatikan dalam petikan dua firman Allah yang berikut, wahai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Dia mengadakan bagi kamu al-furqan, yang membezakan antara yang benar dengan yang salah, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar. Okay, surah Al-Anfal ayat 29. Okay, baik, kesimpulannya dari situ, kita sebagai makhluk ataupun orang yang menuntut ilmu ni, kita kena menjalani kehidupan kita seperti biasa, seperti normal orang lain. Dan juga kita digalakkan untuk menuntut ilmu, untuk kita mempelajari untuk apa, untuk diri kita, supaya kalau kata kalau kita tak mau membebani bodoh dalam kita punya kata belakang kita, kita kena menuntut ilmu. Kalau kata kita tak mau kalau kita tak mau belajar, kita kena memikullah kebodohan di belakang kita. So kesimpulannya, kita kena menuntut ilmu. Kalau kata kita ada ilmu, kita macam-macam kita boleh buat. Segala perkara kita tahu. Tambah dengan dunia yang sekarang ni, yang kita pun tak tahu akhir zaman yang macam mana, kita kena ada pengetahuan lah. Okay. Okay, right. Sekadar itu saja saya punya live hari ini. Panjang lebar saya terangkan tentang adab menuntut ilmu. Moga-moga akan ada manfaat lah untuk rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat yang tengok saya punya live ini. Allah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.